Assalamualaikum. Nama saya Nur Adila binti Zulkifli dengan nombor matrik 142301. Pada hari ini, saya akan menerangkan tentang kesan teknologi kepada masyarakat semasa penularan wabak COVID-19. Adakah teknologi memberikan kesan yang positif atau kesan yang negatif terhadap masyarakat? Seperti yang kita tahu, penyebaran COVID-19 atau dikenali sebagai coronavirus telah bermula dari Wuhan, China. Penyebaran wabak ini telah menyebabkan pergerakan masyarakat terbatas. Oleh itu, penggunaan teknologi digunakan secara meluas bagi menyelesaikan masalah ini. Kesan positif pertama yang kita dapat lihat adalah penggunaan telefon pintar. Telefon pintar telah digunakan secara menyeluruh oleh seseorang individu dan juga masyarakat kerana ianya digunakan sebagai platform media sosial yang telah digunakan oleh semua orang bagi menyebarkan tentang bahaya coronavirus. Terdapat individu yang telah membuat dan memuat naik video tentang bahaya coronavirus dan juga langkah-langkah untuk mencegah daripada penyebaran wabak ini berlaku. Oleh itu, masyarakat yang melihat video tersebut akan mengambil inisiatif untuk berkongsi video tersebut kepada orang ramai supaya orang ramai mendapat kesedaran tentang bahaya coronavirus dan berusaha untuk bersama-sama membasmi daripada penyebaran wabak itu berlaku secara meluas. Kedua teknologi yang dapat dilihat dalam masyarakat adalah masyarakat dapat menjaga tubuh badan mereka dengan lebih baik. Hal ini demikian kerana terdapat individu yang telah memuat naik video tentang aktiviti-aktiviti senaman yang telah dilakukan semasa berada di rumah. Aktiviti senaman itu dapat membantu masyarakat untuk melakukan senaman di rumah dengan lebih baik. Selain itu, masyarakat juga perlulah mengikut satu persatu langkah-langkah yang perlu dilakukan semasa melakukan senaman untuk mengelakkan daripada hal yang tidak diingini terjadi, seperti kecederaan yang serius. Antara aktiviti yang boleh dilakukan semasa berada di rumah adalah yoga. Masyarakat boleh melakukan yoga kerana aktiviti tersebut tidak membahayakan masyarakat, tidak membahayakan tubuh badan mereka dan juga ianya mudah dilakukan. Saya melakukan yoga di rumah kerana ianya sangat menyeronokkan dan saya dapat menenangkan fikiran saya semasa melakukan yoga. Terdapat juga individu yang telah memuat naik video tentang amalan dan cara pemakanan yang sihat bagi menjaga tubuh badan mereka. Oleh itu, masyarakat dapat mengikuti dan juga melihat video tersebut bagaimana untuk mendapatkan kesihatan tubuh badan yang lebih sihat. Kesan positif teknologi kepada masyarakat ialah pengurangan penyebaran wabak coronavirus. Hal ini demikian kerana melalui aplikasi seperti Lazada, masyarakat dapat melakukan pembelian secara atas talian. Masyarakat tidak perlu lagi untuk keluar dari rumah untuk membeli barangan. Mereka hanya perlu membeli barangan secara atas talian dan menunggu barangan itu sampai di hadapan rumah mereka. Selain itu, risiko masyarakat untuk terkena coronavirus adalah rendah kerana mereka tidak lagi perlu keluar dari rumah. Mereka hanya perlu menunggu barang itu untuk sampai di hadapan rumah mereka. Oleh itu, tiada kontak fizikal antara masyarakat kerana mereka tidak keluar dari rumah dan juga tiada penyebaran wabak coronavirus terjangkiti kepada masyarakat ketika mereka melakukan pembelian secara atas talian. Malah terdapat juga aplikasi seperti GrabFood dan Foodpanda telah digunakan secara meluas oleh masyarakat untuk membeli makanan. Mereka tidak lagi perlu keluar semata-mata untuk membeli makanan. Aplikasi seperti ini memudahkan masyarakat kerana mereka dapat melakukan pembelian makanan yang mereka inginkan tanpa pergi ke kedai tersebut. Oleh itu, teknologi sememangnya mendatangkan kesan yang baik terhadap masyarakat kerana ianya memudahkan dan menyenangkan masyarakat. Selain itu, terdapat aplikasi seperti Zoom, Webex dan juga Microsoft Teams dan sebagainya telah digunakan oleh semua individu untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Bagi pelajar, sememangnya aplikasi ini sangat membantu pelajar dan pensyarah untuk berhubung antara satu sama lain bagi membincangkan masalah dan tugasan mereka. Malah pembelajaran secara atas talian juga dapat dilakukan melalui aplikasi-aplikasi tersebut.
Saya telah melakukan pembelajaran secara atas talian bersama pensyarah-pensyarah melalui aplikasi tersebut. Malah, bukan sahaja aplikasi tersebut dapat digunakan kepada pelajar dan pensyarah sahaja. Pekerja-pekerja juga dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk berhubung antara satu sama lain dan juga untuk membincangkan masalah pekerjaan mereka. Mereka juga dapat melakukan tugasan dengan lebih baik dan berkomunikasi dengan lebih baik melalui aplikasi tersebut. Penggunaan teknologi seperti rangkaian televisyen juga dapat dilihat mendatangkan kesan yang positif terhadap masyarakat. Hal ini demikian kerana masyarakat secara umumnya telah menggunakan televisyen sebagai medium utama untuk mendapatkan berita-berita tentang coronavirus semasa PKP telah dilaksanakan. Hal ini demikian kerana rakyat telah diarahkan untuk duduk di rumah semasa PKP dilaksanakan. Dan melalui rangkaian televisyen, masyarakat dapat mengetahui berita-berita dan isu-isu mengenai coronavirus sama ada di dalam dan di luar negara. Selain itu, berita yang telah disampaikan melalui rangkaian televisyen adalah berita-berita yang benar dan berita-berita yang sahih kerana rangkaian televisyen telah menapis berita-berita palsu daripada tersebar. Walaupun terdapat kesan positif teknologi kepada masyarakat, namun terdapat juga kesan negatif teknologi kepada masyarakat. Sebagai contoh, penyebaran berita palsu. Penyebaran berita palsu sememangnya mendatangkan kesan negatif terhadap masyarakat. Penyebaran berita palsu yang pernah berlaku di negara kita adalah masyarakat diberitahu bahawa perintah berkurung akan dilaksanakan. Oleh itu, masyarakat menjadi sangat panik dan resah apabila mendengar berita tersebut. Malah, ada juga masyarakat yang telah melakukan pembelian panik dengan membeli kesemua barangan di pasar raya dan kedai-kedai. Oleh itu, Menteri Kanan Keselamatan telah memberitahu bahawa berita tersebut merupakan berita palsu dan tidak sah sama sekali. Dan juga sebenarnya bukan perintah berkurung yang dilaksanakan, namun perintah kawalan pergerakan yang diperketatkan akan dilaksanakan bagi mengelakkan penyebaran wabak coronavirus ini. Kesan kedua, negatif yang dapat dilihat di dalam masyarakat adalah penipuan secara atas talian. Penipuan secara atas talian seperti penjualan topeng muka semakin menjadi-jadi apabila coronavirus ini semakin tersebar. Hal ini demikian kerana pada awal musim PKP telah dilaksanakan, masyarakat telah diarahkan untuk memakai topeng muka ketika ingin keluar dari rumah untuk mengelakkan diri daripada terjangkiti dengan coronavirus. Namun, topeng muka telah mendapat permintaan yang tinggi dan telah habis dijual di pasar raya dan juga di kedai-kedai. Terdapat juga alternatif lain telah digunakan oleh masyarakat untuk membeli topeng muka seperti melalui atas talian. Mereka telah membeli topeng muka secara atas talian untuk mendapat topeng muka dengan lebih cepat dalam waktu yang singkat. Namun, terdapat pihak yang tidak bertanggungjawab telah mengambil kesempatan dengan menjual topeng muka palsu, di mana barang yang sampai di rumah tidak seperti yang ditunjukkan di dalam gambar. Malah ada juga individu yang tidak bertanggungjawab dengan menjual topeng muka yang telah rosak dan tidak dapat digunakan lagi. Sememangnya, kesan negatif teknologi telah memberikan impak terhadap kehidupan masyarakat. Kesimpulannya, saya merasakan bahawa kesan negatif penggunaan teknologi adalah lebih besar berbanding kesan negatif teknologi. Hal ini demikian kerana masyarakat telah memperoleh pelbagai impak dan kebaikan daripada penggunaan teknologi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.